berat dia 45 kilo je. Macam PT3 je. Kalau tengok gambar-gambar memang macam PT3 je. Oh ya ke? Kak Ita tercabar tak Kak Ita? Sama umur tu. Tercabar gila. Kak Ita doakan Linda. So sekarang ni selain daripada COI, Anyah Anyah gather dengan kawan-kawan dia dekat area rumah kot ke ataupun kawan-kawan sekolah dia? Jawabnya. Kawan-kawan dekat Felda lah. 4 Felda yang dekat sini. Anyah pergi jemput diorang naik apa? Pergi jemput? Ajak datang rumah. Online je lah, WhatsApp je. Masya Allah, online je lah. 52 tahun online je lah, WhatsApp je lah. Ajak main singgah rumah, nak perkenalkan sarapan pagi ni, betulnya? Memang WhatsApp je. WhatsApp je. WhatsApp je. Sebab tak rajin sebenarnya nak jumpa, nak pergi rumah orang sebab kita ni jalan kaki je. Dengar maksud dia sekolah sampai umur berapa Anyah? Sekolah sampai umur berapa? Sekolah sampai tingkatan berapa? SPM je. Masya Allah, SPM je kan. Azma, macam mana Azma boleh cakap dengan Anyah ni? Melah minum Syekh belas. Pujuk ke ataupun merayu-rayu nangis guling-guling ajak? Ke macam mana? Paksa je. Okey, sebenarnya kan bila saya bermula kan memang lambat upgrade. Saya lambat upgrade. Saya start Januari tapi upgrade tu bulan 5 baru upgrade. Okey. Nampak tak? Awal-awal saya memang dah block dah. Dah block, saya tak nak buat bisnes sebelah. Boleh tanya Coach Ana, ada Coach Ana. Kalau Coach Ana call pun saya tak nak angkat tu. Dia gelak je. Lepas tu gelak. Jadi bila saya pergi ke pengakap hari ni Coach. Kami ahli pengakap muda buat habis baik. Tu dia. Pantang lah buat pengakap. So bila saya pergi ke masa tu Senior Recognition Day kan. Masa bulan tu saya turun saya turun banyak lah. Saya menang Best Transformation masa tu yang peringkat grup Coach Ana ni. Jadi barulah saya nampak peluang tu tau. Sebelum tu saya memang block. So kalau siapa-siapa ada coaching macam saya ni, jangan give up. So nak terima kasih banyak-banyak sangat dekat Coach Ana sebab tak give up, hantar link, ajak, jemput masuk event. So barulah kita nampak peluang tu. Dan bila saya nampak peluang tu, saya ni jangan diajar. Jangan dibagi pandai nanti laju je kan. Jadi bila nampak peluang tu, saya terus target nak walaupun mulanya asalnya memang nak 50% je sebab saya dah tahu ada peluang 50% tu baru saya nak kejar kan. Sebelum tu tutup, memang tertutup segalanya. Dan bila saya start tu, first yang saya memang terfikir sebab saya nampak peluang income, first yang saya terfikir memang Anyah. Sebab Anyah ni dia single mom tau. Single mom, dia pernah lepas bercerai dia kemurungan kan. Macam Maksu lah. Nanti Maksu tanyalah dia. Dia kemurungan semua. So saya bersama dia dari masa dia turun naik mahkamah semua kan. Memang kalau first memang saya mesti fikir dia. Dan dia sebelum dia join Herbalife ni, dia hanyalah seorang cleaner sekolah kebangsaan je guys. Cleaner sekolah kebangsaan. Itu pun part time je. Kalau ada orang panggil ganti orang sakit ke, orang tak boleh pergi buat kerja kat sekolah ke, barulah hanya ada income. The rest hanyalah income daripada Felda. Tapi Felda tak banyak mana sebab kita orang Felda ni getah kan. Sawit kan. So tak adalah banyak sangat hasilnya kan. Setakat untuk hidup kat kampung tu boleh lah. Ya. Dan Anyah adalah penerima bantuan zakat Asnaf. Jadi
bila kita ada peluang, nampak peluang macam ni, kenapa kita maksudnya first mestilah orang yang terdekat dengan kita yang kita nak bantu. So dalam mind saya, dari awal mindset saya memang saya set untuk bantu Anya. Saya nak Anya ada income sendiri. Kan? So Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah. Cita-cita tu dah tercapai. Bermula dengan saya buka home club dekat Felda Gedangsa pada bulan 12 sempena birthday saya. Jadi Anya banyak menggerakkan dari situlah, walaupun PKP tapi maksudnya online, tapi at least bila ada home club tu orang datang ambil hadiah ke apa semua, kita ada benda nak up dekat Facebook kan, Anya nak up dekat WhatsApp status. Jadi itu tujuan dia lah, walaupun dia taklah macam home club yang lain aktif sangat, orang datang minum ke apa, tak ya, sebab PKP ni ada banyak halangan dia. Sebab duduk ronda je tu polis kan. And then so Anya ni mula memang saya turunkan berat dia tak banyak pun. Dia cuma perut dia je buncit. So gambar dia yang first tu memang gambar perut buncit tu turun dalam masa sebulan tu, dalam masa bulan 8 tu. Sebab saya supervisor bulan 8, so Anya start jadi peserta bulan 8. Bayangkan guys, dia start jadi peserta bulan 8, saya start supervisor bulan 8, dan bulan Januari kita orang bulan Disember saya dapat hit 11,000 dan Anya naik supervisor. Bulan 8, 9, 10, 11, 12 kan, dalam masa 5 bulan saja. So dia memang masih tergagau-gagau lah, banyak benda. Marketing plan tu jangan tanya lah, memang dia masih out. So tak apa kalau tak faham. Yang penting Anya ni dia sangat kuning. Dia ikut je. Saya suruh buat FB Live, dia buat FB Live daripada home club. Saya suruh buat apa je, dia buat lah. Dan yang dia memang umur 52, memang tak tahu pun nak post apa-apa ke. So yang penting kita sumbat dalam sistem. So saya bawa dia ke JCAP. So saya bawa dia ke JCAP. Dan dia memang belajar daripada situ. Dia belajar daripada situ. Memang daripada zero. So bila dia yakin dan dia just start up je dekat Facebook, barulah orang dia start ada koci. Tu pun koci dia 1-2 je mula-mula kan ya. Mula-mula koci pertama siapa? Teacher A kan. Tapi penurunan teacher as tu telah yang banyak, sebab berat dia 90 lebih. Penurunan yang banyak, dia cikgu dekat sekolah. Jadi bila orang kampung tengok, kampung nampak perubahan teacher as, ramai yang terinspirasi. Terinspirasi dan dari situlah Anya start dapat ramai koci. So bulan lepas saja koci Anya adalah 16 new koci. Bulan lepas. Dan income Anya daripada seorang asnaf, bulan lepas income Anya bukan bulan lepas, bulan Januari. Sebab statement tak tengok lagi kan, bulan Februari. Adalah 3,000 lebih. Yang mana dia memang tak pernah bayangkan dapat gaji banyak tu. So dia just lepasan SPM kan. So memang saya sempat Ustaz cari. So memanglah dia seorang yang sangat teachable dan dia buat je. Tapi dia buat pun kerana saya, dia kata. Jadi saya perbetulkan balik mindset dia tu pada bulan Februari. Saya betulkan mindset dia. Saya bukan nak dia berjuang kerana saya. Saya nak kerana dia, untuk keluarga dia. Dia kena ada apa impian dia. Dia tak pernah terfikir pun nak ada kereta, Mak Su. Nak ada kereta pun dia tak nak terfikir. Dia jalan kaki je, pergi pasar semua jalan kaki. So sangat-sangat bila kita kecil, kita punya capacity mindset kita, memang dia memang hidup dekat kampung je kan. Memang macam tu je lah. Dia tak ada cita-cita semua. Jadi bila kita
ubah mindset dia dan bawa dia dalam circle ni, Masya Allah tabarakallah. Siapa nak sangka? Dan memang tak sabar nak tengok income statement bulan ni sebab Anya hit 5,900 bulan Februari. Macam mana tu? So memang dan yang kelakarnya lagi, Anya ni nak beli barang dekat sistem pun tak tahu. So bulan lepas saya memang push dia untuk paling kurang beli barang. Mesti tahu. Saya push dia. Cakap sebentar sekejap. So memang saya push dia. Nampak tu perut dia. Dahsyatlah Ustaz cari. So beli barang dekat online pun tak tahu. Boleh hit 5,900. So apa lagi alasan anda semua yang berumur, yang muda-muda ke, yang buat full time ke? So tak ada alasan dah ya. Anya yang Anya boleh buat, so semua orang pun boleh buat. So macam tu lah Su. Hebat, luar biasa Anya. Apa perasaan Anya? Dapat bantu kawan-kawan jadi sihat Anya. Alhamdulillah. InsyaAllah, tabarakallah. Sebenarnya memang suka tolong orang. Dekat sini memang suka. Kalau ada je orang ajak buat apa-apa, memang terlibat. Memang nak je tolong orang. Jadi macam kalau dalam berbelah ni, kita tolong dan kita dapat. Sebelum ni tolong orang, sampai ada kawan kata, kau ni asyik tolong orang je, tapi kau dapat apa? Tak apalah, nanti Allah balas lah. Tak ada dapat apa-apa tu. Macam satu yang dia kata macam kau buat tu, yelah kau tak dapat apa lah, dia kata tak dapat apa kan. Tapi lepas dalam belah ni, kita tolong orang, kita sebarkan pada orang, kita ajak orang macam Ustaz kata, janganlah kedekut, janganlah sombong. Jangan nak kurus sorang-sorang. Jadi bila kita ajak orang tu, sekali kita pun dapat, income pun dapat. Macam sebelum bulan 12, sebenarnya Pusat Zakat pun dia dah kata masa tu adik-adik bagi banyak juga dekat akaun. Adik-adik bagi adalah, kita tak pergi mana sangat. Jadi dekat dalam akaun tu dia ada lebih daripada 1,000. Macam bila buat kemas kini di Pusat Zakat, lepas tu Pusat Zakat kata awak tak boleh ni, duit awak lebih daripada 1,000, dia kata. Lepas tu kita cakap lah, itu duit yang kita simpan dapat masa tahun lepas untuk umur 50 yang masa tu KWSP tu kan boleh keluar tu. Jadi adalah duit dalam tu. Lepas tu Ustaz Pusat Zakat ni kata tak boleh lebih daripada 1,000, dia kata. Ini jadi kita nak tarik balik lah bantuan yang 400 tu, tapi makanan kita tetap akan bagi, dia kata. Yang bulan-bulan tu. Lepas tu kita cakap tak apalah. Ini rezeki saya takat tu je lah kot, kata kan. Tak apa Ustaz. Ustaz Pusat Zakat tu bagi tahu. Rupanya bila kita tarik walaupun 400 yang bulan-bulan kita dapat tu, bila Allah bagi lebih lagi. Sebab ikut Acik ni lah. Azma tu kita panggil Acik. Adik nombor 5. Acik Angah. Acik dengan Anyah. Anyah ni sepatutnya anak saudara dia yang panggil. Sebab maksudnya Wanya. Wan tu makcik kan. Tapi sebab entahlah ada orang yang panggil juga. Kalau ikut semua orang panggil akak je. Akak. Mak panggil akak, ayah panggil akak, makcik, opah semua panggil akak. Tapi bila dah kita kata, tak tahulah dia orang ni panggil Anyah pula. Tapi tak apa, okey je. Jadi itulah bila Allah tarik tu, kita pun okey je, redha je.
rupanya Allah bagi lagi lebih. Itulah, ajak kawan-kawan join ni, cerita dekat diorang, kita boleh dapat income. Macam itulah. Tapi kawan-kawan pun dalam circle yang macam ni lah, bukannya bekerja sangat kan. Tapi nampak diorang usaha, diorang nak sihat, diorang sanggup join. Walaupun cabaran tu orang semua kata belang ni mahal lah apalah kan. Tapi kita bagi tahu diorang ada cara untuk bagi murah. Lepas tu dia kata macam mana. Lepas tu Acik ajarlah. Okey, nak cakap macam mana apa semua. Nak bercakap ni pun sebenarnya Anyah ni tak pandai. Tak pandai bercakap dah, tapi biasa bercakap. Kalau dulu bercakap tu berketok habis ni. Badan ni berpeluh, gemuruh. Tapi alhamdulillah lah dah boleh dah sikit-sikit. Cuma percakapan ni kalau nak bagi tentang belang ni tak lancar. Penerangan tu tak lancar. Itu je. Ustaz korek habis tu kau buat MP. Dahsyat Ustaz. Betul lah, tak tahu nak cakap apa dah Mak Su. Luar biasa hebat kan. Alah ni masa pipi pau. Sayang tak dekat Acik? Allahu Akbar. Sebenarnya Acik ni dia tak nak cakap, itulah kata kita tak mampu nak balas apa yang, walaupun dia adik, dia banyak tolong. Sebab dia tahu kakak dia ni dah daripada dulu memang tak kerja. Sebelum ni masa lepas sekolah je duduk dengan Yong. Sebab jaga anak Yong. Nak kerja tak bagi, jaga je lah anak Yong. Yong kerja cikgu. Yong kita orang tu kerja cikgu, suami dia immigration. Tak ada orang nak jaga anak dia kononnya. Lepas sekolah duduk rumah ni tak ada apa. Yong kata jomlah duduk dengan Yong. Duduk dengan Yong lah jaga ni. Kalau tidak pun masa tu asyik tekak je dengan mak lah. Macam tu. Lepas tu dah duduk tu dengan Yong 10 tahun duduk dengan Yong. Memang tak kerja. Jaga anak Yong 4 orang sampai anak keempat. Alhamdulillah. Dah besar anak Yong sekarang. Semua dah kahwin. Dah ada anak. Dah ada anak dah. Duduk dengan Yong 10 tahun. Tak bekerja, duduk rumah je. Kahwin pun lambat lah. Duduk dalam rumah. Orang tak kenal kita. So, bila sampai jodoh, baru kahwin. Sampai jodoh baru kahwin, baru duduk sendiri. Itu baru duduk sendiri. Tak kerja juga. Tak kerja. Jadi isteri rumah. Dah berapa tahun, 4 tahun kot baru bekerja. Itu pun dekat je dengan rumah. Masa tu duduk Kuala Lumpur. Jadi memang pengalaman tu tak banyak, tak macam orang lain. Sedih Sekarang ni bekerja ke ataupun memang full time buka kelab dekat rumah? Buat ni je lah. Buat ni je. Dulu kerja tu pun 4 tahun je. Lepas kerja, bila dah lepas tu dia macam mana nak cakap ya, adik-beradik memang close lah, memang rapat sangat. Tapi dia orang walaupun akak dia ni tak kerja, dia orang selalu take care. Lepas tu bila kita ada masalah rumah tangga, Acik ni lah orang pertama yang bantu. Kita share cerita dekat dia. Mula-mula tak nak family lain tahu. Bila dapat info macam bila berlaku kat kita tu, apa-apa semua bagi tahu kat Acik. Acik yang simpan rahsia tu. Penyimpan bohong besar lah dia ni. Simpan semua-semua. Lepas tu bila dia bagi nasihat, dia kata kalau akak tak decide untuk buat sesuatu, akak takkan ni sebab kita orang semua ada untuk bantu, dia kata masa tu. Lepas tu bila kita dah berpisah pun dia tolong juga masa duduk setahun dengan adik yang lelaki, adik nombor 3. Sebab dalam proses nak berpisah tu ada macam-macam lah sebab ni kenangan lah lepas tu dia juga ini gambar siapa ni? Gambar ini Azma, Acik dengan adik yang bongsu. Oh, dengan adik yang bongsu. Muka sama. Adik bongsu ni kita orang lebih
kuat, orang kata lebih aktif nak dalam Herbalife pun sebab adik baru meninggal 30 hari bulan Disember. Yang ni baru meninggal ya? Yang dalam gambar ni? Adik baru meninggal. Lepas tu akak ni memang Acik tu tahulah dia kuat semangat sikit lebih pada akak. Jadi dia handle yang coach-coach akak semua dia yang handle. Dia ni banyak tolong akak daripada maksudnya daripada akak ni ada masalah macam dia cakap tadi. Sampailah sekarang tak tahu macam mana nak balas sebenarnya. Jadi bila dia ajak tu walaupun macam terpaksa tapi kita tahu ini cara untuk kita nak balas apa yang dia dah buat kat kita. Itu pasal dia salah satu big fighter. Kita nak dia dapat ke atas lagi, maju lagi. Jadi buatlah so, bukanlah demi dia tapi itu cara untuk kita nak macam akak tak sebab apa yang dia dah tolong akak tu akak tak tahu macam mana nak balas. Tapi Allah bagi jalan macam ni. Allah bagi jalan. Masa akak sakit dia ada, masa akak susah dia ada, masa akak down dia ada. Akak pernah sakit? Maksudnya sakit pening demam tu ke? Ataupun ada sakit masuk hospital lah sampai masuk hospital. Kenapa dia sakit sampai masuk hospital? Sakit apa tu? Operate tu masuk. Apa dia? Dia kena operate ni. Apanya? Operate apa? Bawah. Kena buasir. Okey. Alhamdulillah penyakit dah lari. Tu alhamdulillah lah. Semua dia ada. Guna medical card masa tu. Masa tu dia yang bayarkan medical card tu. Bulan-bulan. Dia tak bantu dari segi ni sebab dia bantu dekat situ. Ada banyak yang dia bantu. Jadi memang Allah hadirkan dia ada yang baik. Mungkin dia lebih percaya tu je. Doakan Azma dan untuk first start get team pada bulan ni dan terus sebelum masuk kerja balik Coach Azma Putrajaya akan complete get team to RO dia. Dan dah sebenarnya kalau dah complete get team to RO tu rasanya dia dah malas nak pergi kerja dah tu. Sebab dah kelang kabut nak jaga apa ni tim Anyah pula kan. Mesti dah tak cukup masa nak pergi kerja. Masya-Allah. Dan yalah kalau orang tanya rahsia ke apa tak ada. Bila kita niat tu sebenarnya kan. So dari awal saya memang tolong Anyah dan saya tolong Yung kami sebenarnya adalah pesakit stroke dari tahun 2009. Seorang pesara guru yang dibesarkan oleh medical board sebab kena stroke. Pada usia 44 dia kena stroke tu. Sangat muda kan? Muda. Jadi bila kita ada 44? Ya. Start umur apa Ustaz? 44 kan? Masuk 47 Ustaz? So masa umur 44 kena stroke. Jadi benda tu sebab tu macam coach kita orang pun ramai cikgu juga. Sebab cikgu ni sangat dekat dengan hati kita orang kan. Macam sebab apa jadi dekat Yung sebenarnya cikgu-cikgu ramai yang maybe macam Yung sekarang dia tangan dia sebelah sebab dia kena belah kanan. So memang dia pakai tongkat kaki 3. Tangan dia pun memang dah tak normal lah. Pakai kasut pun kena kasut khas. Tapi dia boleh berjalan. Dia boleh urus diri dia. Cuma sebab tu saya tak nak dia naik berat sebab nanti dia susah nak urus diri dia. Kan? Jadi bila kita dah 50% memang saya sponsor dia je. Memang setiap bulan kita bantu. Sebab kita kena ingat tau, yang first kita kena bantu mestilah adik-beradik kita sendiri. Betul tak Ustaz? Kan?
Ada orang dia tolong orang lain bukan main, tapi adik-beradik dia biarkan. Saya tak, saya mesti adik-beradik dulu. Lagi-lagi bila adik kita orang meninggal. Bila lagi kita nak bantu adik-beradik? Sebab kita tak tahu umur kita ke umur dia. Pada adik bongsu tu umur 36 meninggal kan. Sangat mengejutkan untuk kita orang. Jadi tak ada rahsia apa sangat. Saya ni tak adalah baik sangat dari segi kalau Ifah Soleh dia punya mekanisme tu memang dahsyat lah kan. Macam saya tak ada sangat dari segi tu masih memperbaiki diri. Bila kelas join kelas ngaji ni lah memang banyak improve diri saya dari segi mekanisme kan, dari hubungan dengan Allah dan Masya Allah, tabarakallah, itu je lah rasanya. Maksudnya banyak memberi. Kalau tengok memang saya flow je. Bayangkan bulan 5 upgrade, ujung bulan 7 dah complete qualifying supervisor, bulan 8 tu supervisor, bulan 11 terus world team, terus je. And then bulan 12 hit lebih 10,000 kan, 11,000 volume point. And then bulan 2 dah active world team. Sebab saya belajar daripada banyak event yang saya pergi. So bila saya heavy hitters daripada awal, daripada bulan 8 saya dah heavy hitters 6,000 volume point. Sebenarnya bukan benda yang mudah untuk saya latih tim saya. Sebab diorang melihat macam jauh sangat nak banding dengan Coach Azma. Itu masalah saya dengan tim saya tau. Jadi saya dah memang pasakkan 10,000 volume point tu daripada my first press talk yang masa Lizzie USA. Dia memang cakap pasal 10k, so saya memang dah pasak 10k. Saya nak 10k je, saya tak pernah target 2,500. Jadi first month pun dah 6,000 and then memang sentiasa 7,000, 5,000 tu memang macam tu je lah kan. And then yang bulan 12 tu lah akhirnya dapat juga. Lepas kita pasak tu dari bulan 8, bulan 12 dapat 11,000. So benda tu tak mustahil. Benda tu saja yang saya memang masih nak pasak dekat tim saya. Macam mana nak 10,000 Tapi diorang sangat dah grow lah Alhamdulillah. Dan saya ada 4 supervisor dan 3 daripadanya memang join elite team dream team. Sebab 2,500 kan. Yang supervisor keempat ni baru je supervisor bulan lepas. Jadi bulan lepas ada 1 supervisor, 2 QP, 11 senior consultant di bawah tim kami. Dan kebanyakannya senior consultant ni memang daripada tim Anyah lah. Sebab Anyah dia ada 16 koci kan. Yang bulan lepas. Macam mana Azma bantu diorang untuk upgrade dan macam mana boleh capai 10k dan macam mana Anyah boleh buat 5.9k? Macam mana? Dia simple je. Sebab dari awal it's about numbers. Kita mesti kena ada ramai Nikoci. Tu kena ingat. Sebab saya daripada bulan pertama, daripada saya bulan 8, 6,000 volume point tu, saya ada 17 koci. Maksudnya bulan pertama dah ramai. Masa tu memang gunakan FBX dan juga referral sikit-sikit lah. Lebih banyak FBX lah masa tu. Tapi lepas tu bila saya ada tim, saya kena ajar tim, saya dah terlari sikit. Maksudnya FBS ni dah tak terlayan dah. Jadi saya fokus kepada referral. Sebab nak latih tim kan? Nak latih tim, so referral. Itu yang sebenarnya bulan Februari kita orang punya new coach adalah kita orang ada 37. Berapa? 37 ya. 37 ni coach sebenarnya. Ramai. Jadi it's about number. So make sure bukan nombor ekor So nombor kena ramai. Itu nombor 1. Yang keduanya mesti ajar tim. Okay. Kita mesti mudahkan tim. Bayangkan saya punya junior coach ni umur 50s. Sebab semua geng-geng Anyah kan. Umur 51, 52 semua geng-geng dia. Jadi nak ajar tu sangat mencabar. Dan again kita memang kena plug in dalam sistem, masukkan dalam JCAP tu wajib Yang saya selalu ajar memang macam yang coach Fatihah Yasin share. Tunjuk diorang bahawa ada peluang 7 orang free boleh free nutrisi kan. And then
kita mudahkan diorang. Misalnya kita sediakan gambar before after, kita yang sediakan skrip tu daripada JCAP je sebenarnya, tapi macam mana kita nak unplug diorang untuk share benda tu. So saya ada satu contoh, guru besar ni, kita punya coach ni guru besar, so mula-mula susah sangat dia nak share tau. Tapi bila kita dah yakinkan dia dan dia dah up, sekali dia up dekat Facebook malam tu, betul-betul skrip yang saya bagi dengan gambar, ada yang dia tak betulkan pun. Saya suruh masukkan berapa kilo tu, dia tak betulkan. Memang betul-betul copy paste dia up 90 komen malam tu, dan dia terus tangan dia sotong. Dan bulan lepas dia ada 3 new coachee, dan dia naik terus QP. Guru besar tu daripada tak nak share. Dia baru je join sebagai coachee pada bulan 12. So bulan 2 dia dah qualified producer. So sangat penting numbers dan upgrading lah. Upgrading yang paling cepat kan. Upgrading ni memang paling laju untuk kita dapat volume point. So tips dia memang kena ajar team. Cuma bila kita ajar team, hati-hati untuk diri kita sendiri. Kena jaga dari segi NC kita sendiri. So bulan sebelum ni memang saya dah terlari sikit NC saya tu, tapi bulan ni saya dah catch up balik. Saya buatkan balik FB ads apa semualah. Sebab kita orang ni berumur, yang kita semua berumur, jadi memang banyak dekat Facebook. Insta tu belum betul-betul, tim saya belum ready untuk Insta. Dan kita memang fokus Facebook lah. So the rest adalah, kalau macam Anya, dia banyak WhatsApp status je. Banyak WhatsApp status, dan Anya ni, dia banyak orang datang dekat dia. Dia tak payah nak paksa-paksa orang pun. Dia share je dekat WhatsApp status, dekat Facebook sikit-sikit je lah kan. Lepas tu orang datang. So memang rezeki dia lah. Dan contoh macam semalam dia punya junior coach, semalam dapat 2 coachee dalam satu hari. Kita close 2 coachee satu hari semalam. Satu kat Putrajaya saya yang pergi jumpa kan. Saya jumpa sebab Putrajaya, dan satu kat tempat lain, dekat Perak. Sebab kita punya junior coach tu, junior coach baru tu adalah yang juara bulan lepas. Juara Biggest Loser bulan lepas, dan dia adalah berumur 61 tahun. Apa lagi alasan korang? 61 tahun boleh menang Biggest Loser, number 1, and then jadi junior coach, dan dah ada 2 LC dah. So sangat. So sebab tu kita kena sediakan bahan untuk kita punya junior coach. Skrip, skrip tak susah pun, kita tukar-tukar nama je. Sebab kita kena plug mindset dekat junior coach ni, benda ni mudah je. Jadi macam nak mudahkan diorang dengan cara tu lah, sebab diorang, kelemahan diorang adalah nak online ni semua kan. Jadi dulu nak Zoom ni pun dah jenuh nak ngajar kan. Terpaksa lah buat Zoom. Okey, masih semua praktis, tekan hutang ni. Betul. Memang kita orang ajar. Memang saya ajar. So macam saya sendiri, saya macam mana nak kerjasama antara Azmah di Putrajaya, Anya di Felda, Yati di Shah Alam, dan Ana di Perak? okey. Kita memang Zoom, meet Zoom, WhatsApp lah. Untuk dengan Coach Yati, Coach Ana memang WhatsApp lah kan. Tapi untuk kakak-kakak ni, yang mana saya ni jenis, saya ada peluangnya, saya memang grab je. So saya nampak Zoom adalah benda yang sangat penting. So kalau orang lain takut nak sign up kan, saya memang upgrade. Saya memang bayar yang bulan-bulan. Walaupun yang 100 kan. Sebab dekat kampung ni, diorang susah. Bila kita nak bercakap, dia memang kena berdepan kan. Jadi Anya ada coachee je. Cik, Zoom kejap. So pun buka Zoom. Memang terus close. Kita akan buat macam tu.
Ataupun apa-apa pun memang saya Zoom. Macam dengan guru besar tu kita Zoom berjam-jam dari pukul 2 sampai pukul 6 untuk yakinkan dia pergi up status tu. Nampak tak? So dengan orang berumur ni dia memang kalau baca WhatsApp tu sangat itu satu susah sikit. Buat diorang type pun lambat kan. So sama ada video call ataupun Zoom. So saya memang banyak gunakan Zoom sejak saya subscribe untuk 100 punya Zoom lah. So closing memang banyak guna Zoom kan Anya? Anya dia panggil kawan je, dia suruh saya buka link Zoom. Memang kita orang Zoom. Dan kami, kalau perasan kami memang sangat pentingkan result. Benda ni saya belajar masa 5K Press Talk siapa tu? Fit Couple. So wow result. Saya sangat jaga wow result. Sebab tu dalam FTO kita orang bulan November juara. Bulan Disember nombor 1, 2, 3. Sapu. Marah orang lain. Asyik kita orang yang menang. Bulan 1 je kita orang tak menang. Bulan 2 kita orang comeback. Nombor 1, nombor 4, nombor 8, nombor 10. Top 10 kan. So kita orang sangat pentingkan result peserta. Itu antara yang memang kita kena jaga. Jadi bila kita jaga result peserta, kita as advisor, diorang respect kita, diorang nak bersama terus dengan kita. Sebab kita betul-betul guide diorang kan. Diorang happy customer. So tak ada masalah untuk kita bonding, tak ada masalah untuk ajak upgrade. Itu je sebenarnya. Tapi saya bonding memang saya banyak bonding dari segi result. Maksudnya saya selalu buatkan gambar before after tu. Kita gambar before after bukannya tunggu hujung bulan je baru nak buat kan. Saya minggu pertama, minggu kedua setiap kali scale memang saya buat. So orang seronok, coach seronok kan tengok. Sebab diorang sendiri tak rasa diorang ada perubahan. Bila kita tunjuk dalam gambar terbukti. Jadi diorang happy. So yang penting kita punya coach happy. Dan itulah kepuasan kita sebagai coach. Benda yang kita tak dapat bila kerja kat pejabat. Okey, itu je lah. Kepuasan. Maksud dapat rasa perkongsian Azma dia puas. Dia dapat satu kepuasan bila dapat tolong kakaknya Yung, dan mesti tim dia dapat rasa betul-betul kasih orang kata coach dia, upline dia, ya Allah, kita dapat seorang leader yang penuh kasih sayang. Dia orang dapat rasa. So maksud pun dapat rasa kat sini, Masya Allah kan. Moga dipermudahkan urusan Azma untuk bulan ini, first cut get team dan seterusnya sebelum pergi kerja balik dan get team to FRO. Dan Apa perancangan Azma lepas bercuti? Lepas bulan 10 habis cuti. Sebab tu plan saya nak pencen secepat mungkin. Tak Eta. Bakar je kita Ustaz, kita bakar. Bagus Azma. Sebab Ustaz, saya dah rasa dah agak dah. saya sebenarnya dah dekat dah nak naik pangkat 48. Saya dah 20 tahun dalam servis. Muka je nampak muda kan, Syekh. So, maksudnya dalam servis saya tu dia close service. Jadi kalau saya masuk balik pun dan saya naik pangkat, rasanya memang saya takkan dapat kekal dalam Putrajaya, memang kena tukar ke tempat lain. Itu isu dia lah. So saya dah seronok dengan Circle, saya dah seronok dengan ni, saya dah cakap dengan husband saya semua. So kalau orang tanya kenapa Azma laju? Sebab saya ada timeline. Nampak tak? Sebab saya dah target by saya cuti, habis cuti ni, persilapan. By saya cuti ni, saya mesti dapat sesuatu yang berbaloi untuk gantikan kenaikan pangkat saya tu. So kalau setakat world team ke, tak bagi saya tak berbaloi lah kan. Ni aktif world team pun belum lagi, belum kepuasan saya. So saya nak income tu cukup untuk cover balik
Masya Allah, tabarakallah, income saya sebenarnya dah cover dah gaji pejabat. Sebab bulan 12 tu income saya 7,700. Yang saya hit 11,000 tu, income saya 7,700. Dan bulan pertama masa saya SB pun saya dah 3,300. It's not, benda tu tak possible untuk kepada semua. Dia semua dekat mindset. Jadi bila saya dah set mindset yang betul, daripada saya tengok Lizzie, kan, saya tengok sebab tu sangat penting qualify 5K press talk, guys. Setiap 5K press talk tu kita tak belajar banyak, walaupun dia English kan, you all tak faham, tapi you dapat spark satu, pegang satu. Macam tadi Lizzie, saya memang pegang 10K tu, saya pegang je, pasak je. Orang tak percaya lantak. Tim saya tak percaya, tapi saya memang 10K je. Dari awal buat grup yang saya punya grup junior coach tu, memang saya dah letak dah 10K je. Walaupun nampak jauh lagi, jauh kan, tapi benda tu tak mustahil. Jadi saya ada timeline dan kita jangan takut tulis impian, kan. Memang saya tulis masa bermula daripada ENLIT bulan 7 tu saya dah tulis dah yang saya world team after 4 month tu kan. Tapi tu pun saya masa tu tak faham marketing plan. Kalau saya faham marketing plan, saya rasa lagi laju. Silap betul. Saya tak faham. Bila Coach Ana cakap, Coach Yati cakap 10,000 aktiviti masa tu tak faham. Kalau tak, saya rasa hit je 10,000. Tak silap Azma, ada hikmah tu supaya kita Yelah, maksudnya saya tolong tiru mindset saya. Maksudnya saya belajar sesuatu, saya akan take action terus. Saya cepat terus. 10K. Kalau faham mungkin berfikir ni mana nak buat 10K kan. Satu soalan lagi satu. Kalau Azma bertekad untuk pencen awal, bahaya. Sebab kerajaan ni yakin dah kita akan dapat pencen. Dan kita ada pendapatan tetap. Tiap-tiap bulan akan dapat duit. Ramai orang nak ikut kerajaan. Kenapa kita nak lepaskan kerajaan tu? Bahaya Azma. Silakan. So, masa kerja kerajaan, saya rasa ramai orang kerja kerajaan tak ada impian pun. Tak ada impian. Tak pernah tulis impian pun. Betul tak? Sampai pencen, sampai meninggal pun tak pernah tulis impian. Jadi dekat Herbalife ni saya belajar menulis impian. So jangan takut tulis impian. Dan bila kita ada impian, for sure saya tahu impian tu tak boleh tercapai dengan saya kerja kerajaan. So kenapa kita nak takut kan? Sebab dan saya memang on track, dan yang penting adalah kita ada plannya dan memang kena berserah lah. Dan memang tak boleh terus je pencen tu. Sebab tu saya cuti tanpa gaji dulu. So kita gunakan segala qualification yang ada. Walau bagaimanapun saya sebenarnya 50-50 juga nak cuti tanpa gaji ni. Kan? Sebab yelah tak ada gaji. Tapi bila adik saya meninggal dunia, saya dah tak pandang belakang dah. Saya terus je pergi tulis surat, pergi jumpa bos. Memang saya nak cuti tanpa gaji. Kepala saya serabut, saya cakap nak urus hal adik lagi. Dan saya sebenarnya nak pindah rumah kan. Jadi memang serabut. Lebih baik saya, sebab kerja saya ni tak sama dengan kerja orang lain. Saya jaga duit pembangunan tau. So duit pembangunan yang juta-juta tu kan. Jadi daripada saya menyusahkan orang, maksudnya saya macam cuti rehat saja ke, saya susahkan diorang pula nanti dari segi projek tu nak jalan semua, lebih baik start tu biar orang baru terus start. Dalam kerajaan gaji dah tetap dapat 6,000, 5,000, 7,000. Ni nak naik pangkat dah ni. Naik pangkat DG48 dah dekat. Kemudian bertekad untuk pencen dengan pendapatan yang tak tentu hala. Tak tentu, kadang-kadang dapat banyak, kadang-kadang dapat sikit. Sikit tak tahu lagi. Apa keyakinan Azma melihat masa depan diri sendiri? Sebab saya tak nampak masa depan saya dekat government. Servis saya tu, saya tak nampak. Because it's a close service. Dan
Macam saya cakap tadi lah. Kalau ni saya memang kena pindah. Saya tak nak pindah. Saya tak nak keluar. Hilanglah nama Azma Putrajaya kan. Saya dah brandingkan nama Azma Putrajaya tu saya. Dan maksudnya dan sebab saya tahu saya takkan capai impian saya dengan bekerja government tu. So kita mengejar impian. Mengejar impian. Kan? Alamak, Surat contoh tu dah terima dah kan? Ustaz Azman kan dah tunjuk dah surat contoh yang dia bagi dekat Ustaz Fuad, dekat Kak Ita. Surat contoh. Dah dapat kita kan? Kita terbakar dah agak dah. Kak Ita dah dapat surat contoh Ustaz Azman. Ustaz Fuad pun. Aduh. Kak Zerai pun. Tadi Ustaz Azman dah send dah kan surat contoh tu. Adakah dah lagi siap yang edit lain nak minta surat contoh tu? Dah siap edit dah. Belum letak tarikh. Dekat Herbalife ni kita memang belajar apa purpose kita hidup kat dunia ni. Okey, saya bagi contoh. Dulu saya takaful kan? Saya takaful dulu. Apa niat saya masa saya join takaful tu? Hanya kerana saya tak puas hati sebab masa tu mak saya meninggal dunia dekat hospital government. Dia kena tebuk tu, tak bagi tahu kita orang, tak minta sign kita orang, tiba-tiba dah tebuk, lepas tu meninggal pula tu. Kan? Saya pun jadilah ejen takaful sebab saya nak ada medical card. Jadi saya niat masa tu apa? Saya nak kurang-kurang commission medical card ni bolehlah cover saya punya bayaran medical card. So niatnya macam tu je. Jadi memang tak grow lah. Apa tak? Lepas tu saya buat homestay. Apa? Apa saya punya niat? Saya nak bayar installment bank je. So tak grow lah. Tak betul-betul lah bisnes tu jadi. Tapi dalam Herbalife, kita nampak benda ni dunia akhirat. Saya bantu orang ni, insyaAllah ini dekat Herbalife ni memang gedung bagi saya adalah lubuk pahala kita nak bawa ke akhirat. Benda tu yang saya nampak sebenarnya. Benda tu yang saya tak nampak dekat, saya dah 10 tahun bisnes macam-macam tapi tak nampak macam dekat Herbalife. Dan dan kita tak pernah bercita-cita nak jadi jutawan pun, kita nak jadi jutawan bertakwa tu. Sebab kita kena kaya untuk bantu lagi ramai orang. Saya dapat 50% pun saya boleh bantu Anya, saya boleh bantu Yung saya. Ini kan pula saya boleh jadi macam ustaz kan, macam Mak Su kan, macam presiden-presiden lain. Mesti dia boleh banyak bantu lebih ramai orang lagi. Sebab saya memang itu saya punya nature memang membantu orang. Macam Anya jugalah. Jauh sebab kita ada banyak persamaan. Saya pernah buat insurans. Kan? Mitra saya pun ada homestay ada 4 biji. Kemudian saya pun bersara dapat 48. Cuma bezanya saya tak ambil cuti tanpa gaji lah sebab tak dibenarkan. Jadi dia kata surat. Ada chance. Surat ni saya sign. Surat cuti tanpa gaji dia tak nak sign. Surat pencen dia sign. Tak apalah, saya kata sign je lah puan. Saya okey je. Okey. Kemudian saya akan share dengan tim FTO malam ni dalam SRN. Saya rasa tak payahlah saya ganti. Tak payahlah saya yang dalam Azma take over saya malam ni. Allah, perkongsian yang sangat luar biasa. Terima kasih. Tahniah Coach Azma Putrajaya. Semua pandai nyanyi kan lagu Azma Putrajaya. Sumbang. Lagu sendiri ya, sumbang ya. Tim saya semua kena pandai nyanyi Azma Putrajaya. Akak umur 61 tu pun nyanyi Azma Putrajaya. Inilah unit tim Azma Putrajaya. Masya Allah. Tahniah Azlinda. Tahniah Anya. Tahniah tim Azma Putrajaya. Masya Allah. Luar biasa. Siapa rasa best dengan perkongsian Anya dengan Azma Putrajaya pagi ni? Boleh tulis dekat ruang chat. Best sangat. Terhibur, terinspirasi. Best gila. Best terbakar. Best sangat. Tak sabar nak berhenti kerja juga. Tak sabar nak ambil cuti tanpa gaji. Nak pergi office ni hantar surat. Aku dah siap baju merah ni.
Masuk. Kita singgah rumah sekejap lagi. Masya Allah, luar biasa. Memang highest energy. Okay, Tapi kan highest Masuk macam pesanan yang lain lah. Kena hati-hati kan. Hati-hati dengan apa yang kita minta dan saya tak lepas ni tak nak kena review, kena refresh lah, review lah balik, bukan semata nak pencen tu kan. Itu yang selalu orang remind, nanti dah pencen lepas tu dah start dah kan. Tak nak lah macam tu, betul tak? Betul. Always Masya Allah, Tabarakallah. Jangan kita pandang ke langit je, jangan lupa rumput di bumi. InsyaAllah. Kita adik-beradik kan, saling ingati antara satu sama lain. Kadang-kadang kita tak perasan kan. Jadi macam kalau saya pun tak perasan ke, tegur-tegur lah adik-adik ni kan. InsyaAllah. Allahu Akbar. This is Herbalife. Herbalife is changing people's life. Before this, we never know about nutrition. Nutrition for a better life. But now, we can get healthy at the lifestyle with Herbalife Nutrition. Wah, I can speak English very well. Oh, ini macam teks President Tim ah. Love you, Masu. Well, you're in the well now. You are in the kolam pipi now, Masu. Ni Maksud cakap orang putih je. Ada kat sini, saya nak duduk rumah kat sini nak belajar bahasa Inggeris. Semalam saya dengan Ustaz Fuad dengan Ustazah Ji, kami belajar hafal sifir je dekat dalam kereta. Saya on the way nak pergi ambil buku dekat sekolah anak saya. Anak saya semalam start kan sekolah. Ambil buku tulis dia, buku kerja dia kan. Lepas tu kami berkomunikasi dekat dalam kereta. Rasanya dalam 20 minit juga kami sembang. Saya bawa slow je. Saya bawa kereta, nampak je macam saya bawa kereta sport. Tapi saya bawa kereta slow je. Bukan CV 5 Sakman, CV 5,000. Macam mana nak kali 5,000 nak jadi 10,000? Tu CV. 10,000 ke? Rasa 10,000. 5,000. Ini tak aci ni. Tak main. Aja. CV bukan CV 5 lah. Nak kena belajar Terkejut juga soalan yang you all tanya semalam tu kan. Macam wow. Tapi tiba-tiba dapat ilham. Congratulations. Dapat closing semalam Ustaz Fuad dengan Ustazah Ji. Betul Terus closing kan 500 VP. Alhamdulillah. So apa perasaan Ustaz Fuad bila kita berkomunikasi semalam? Pagi semalam. Saya jadi pendengar yang setia kat sebelah je. Okay. So rasa highest energy Kena tanya orang yang tanya soalan tu. Saya dengan Ustaz Fuad ni kan memang kata nak tumbuk je. Kan? Nasib baik ikut je. Tulis dream pun kan? Tulis dream je. Saya doa, saya percaya yang saya akan terima saya punya dream yang satu tu je. Dream Ustazah Ji. Gegar dia. Pasangan Ustaz dengan Ustazah pun rasa nak bertumbuk kan. Apa lagi kita yang bukan Ustaz ke Ustazah kat rumah ni memang rasa nak bertumbuk. Nak berlawan je dengan pasangan. Tapi insyaAllah sejak join kelas mengaji ni saya yakin dan percaya ramai lagi family yang harmoni, upgrade diri, upgrade family. Alhamdulillah. InsyaAllah kan. Bertumbuk sebab nak hafal sifir semalam yang saya bagi tu. Okey, apa perasaan Yuji selepas dapat cakap dengan Ustaz Azman dan juga Maksu pagi semalam? Ya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah. Semalam ramai orang call saya pagi semalam tak dapat tembus tau. Disebabkan perbualan kita. Saya termasuk Kak Ita. Semalam Kak Ita pun tak dapat tembus. Ya, berkecil hati tu pada hari tu semalam. Nasib baik sampai dia punya surprise gift. Kalau tidak Kak Ita kata, Maksu ni sampai hati birthday Kak Ita ni. Satu perkataan tak keluar dari mulut dia lagi. Sebenarnya kita nak buat surprise kan. Sebenarnya 5 minit je. 5 minit dah habis dah. Lepas tu Maksu suruh sambung lagi kan.
Sambil-sambil hafal CPA tu. Bonding is good. Bonding is rezeki. Tapi perasan tak 2-3 call yang nak call saya tu macam ada challenge sebelum tu. Betul tak Ustaz Haji? Betul. First tu memang saya nak call Maksud. Saya call Maksud 2 sekali tak masuk. Tak jawab kan. Okay, no problem. Maksud tengah uruskan diri sendiri. Ustaz Fuan bercakap, Maksud duha tu. Kenapa kacau dia? Kan? Lepas tu saya call lagi sekali. Okay, jadi saya tak nak buang masa. Saya terus nak call next person. Ustaz Azman dengan Ustaz Zahma. Dia orang ni bersemut-semut dekat garden Okay. Kejar-kejaran, kush-kush kau tahir kat situ. Saya pula pergi ganggu. Tapi saya minta masa 5 minit lah. Kita pun faham. Masing-masing ada tugasan, ada komitmen kan. Alhamdulillah dalam masa 5 minit tu padat dan padu. Sampai saya cakap dengan Ustaz Man, okey tak apa Ustaz, 3 dulu Ustaz. 3 dulu Ustaz. Saya kata insyaAllah nanti saya akan ganggu lagi 5 minit yang lain. Jadi Alhamdulillah sangat padat lah. Kemudian bila Ustaz Man jadi orang pertama, terus saya call Maksud. Minta masa 5 minit je, tapi hampir setengah jam dekat Maksud. Panas telefon saya semalam. Panas. Mana nak cari kalkulator lagi nak kira. Nak kira-kira, tapi jawapan semua RM10,000. Tapi pusing-pusing 40 dia kata. Kali dengan apa pun dah dapatkan RM10,000. 250 berapa? Aduh, saya punya handphone semalam memang panas lah. Panas handphone, panas segala-gala lah. Duduk dalam aircon tu macam tak terasa. Ustaz Fuad relax je. Cepat-cepat cari kalkulator, saya kata. Cepat cari kalkulator. Saya dah sendiri, dia kata. Kena paksa kan saya. Nampak tak saya punya merah garang saya. Baru orang tahu, saya ni sebenarnya garang. Alhamdulillah. Ustaz Azman dengan Ustaz Zahma je yang tahu yang saya garang macam mana. Ustaz Haji dah tahu dah saya macam mana? Dah tahu. Tapi Alhamdulillah Maksud kita jumpa orang yang garang tu sebenarnya. Barulah kita, ya kena. Kalau suruh cari kalkulator, carilah kalkulator. Janganlah pergi cari benda lain kan. Macam tu. InsyaAllah kepada sahabat-sahabat semua yang, ni pandangan saya lah secara peribadi. Pertama kita tanya Allah, apa yang kita nak kita tanya Allah dulu. Tanya Allah dulu. Ya Allah, kalaulah contoh katakan kita nak kereta contoh nak kereta. Ya Allah, kalaulah kereta ini baik untuk aku dan agama aku, maka kau mudahkan. Ya Allah, kau datangkan kereta itu kepada aku, andai ia baik untuk aku. Kita minta dengan Allah. Jadi lepas tu kita punya next step tu Allah akan lorong je. Lorong je. Okay, lorong yang pertamanya kalau macam saya, saya cakap tu terang, goal saya memang saya nak 10K volume point. Jadi saya tanya Allah, ya Allah, kalaulah 10K ini baik untuk aku dan agama aku, maka kau mudahkan. Kalau ianya tak baik untuk aku, kau jangan bagi. Aku tak nak. Kemudian macam ada je satu perasaan kita tu, kita nak berdampingan dengan peterumbu karang kita kan. Kita nak call lama-lama dengan mak ayah kita, dengan mak mertua kita, balik rumah mak mertua, bagi hadiah dekat dia. Bagi hadiah Syekh lah. Bagi hadiah Syekh, bagi hadiah dekat mak Syekh. Kemudian benda tu memang tak dirancang apa-apa pun, akan ada je. Macam ada ilham nak jumpa orang tu, nak call orang tu. Macam semalam lepas je saya call Ustaz Man, Maksud. Dan memang hadiah tu memang dah ada untuk saya punya upline. Memang dah lama dah beli. Itu pasal warna merah sebab saya nak bagi hadiah tu masa hari raya dia. Tapi Allah tak izinkan. Allah tak izinkan saya berjumpa, tak izinkan. Dan kami nak kata sedih tu sedih juga sebab apa? Memang dalam tim clean saya yang binti lah, binti dan ada juga mungkin ada Nerong dalam ni, tapi kami diam lah. Pertamanya sebab bahasa lah. Faham bahasa Inggeris, orang putih ni faham, tapi dia orang bahasa orang putih US kan. Jadi macam kita terbelit-belit, lebih terbelit lidah saya. Saya kata buat apa saya, memang dia punya sistem bagus sistem dia. Tapi buat apa saya kata saya buang masa untuk translatekan apa dia cakap. Sedangkan kerja tak jalan kan. Jadi saya kata tak apalah. Saya minta izin dengan coach saya kata coach izinkan saya
izinkan saya bukan cari haluan sendiri. Izinkan saya macam mana? Izinkan saya buat apa yang sepatutnya saya buat. Guru kot. Jadi lebih kurang 3-4 bulan masuk saya bukan left group. Masuk group dia. Tapi nak masuk group tu kan dia ada syarat-syarat dia kan. Kena bagi komitmen, kena hadir dia punya president team future meeting, kena buat goal kena hantar tiap-tiap hari macam tu. Jadi ada benda yang tak terkejar kat saya. Tak boleh nak ni. Dan ada tak faham bila kita hantar dia tanya lagi, why you do it like this? Why you like this? Alamak, aku nak jawab ni problem lah kata. Jadi saya minta izin dengan kos saya diam je, dia macam tak redha, bukan tak redha lah macam kenapa Kak Haji macam ni kenapa saya semua orang boleh, kenapa orang Kak Haji tak boleh? Dia macam suruh. Dia kata tak apa. Jadi dalam masa bila dah dapat buat 5K 2 bulan tu, barulah semua orang PM saya. Macam tu. PM saya. Apa benda saya pun tak tahulah benda kan. Tak cakap je lah. Lepas tu semalam decide untuk jumpa dia, bagi hadiah. So dia pun cakap, saya tak sangka Kak Haji sayang saya. Dia pun menangis. Dia kata saya tak kira lah COVID tak COVID pun saya nak peluk Kak Haji. Jadi saya nak belajar dengan Kak Haji lagi. Kiranya macam 2 bulan ni saya potong dia lah BP tu kan. Macam tu. Saya potong dia. Jadi dia kata saya saya pun tak tahulah. Lepas tu semalam dia tanyalah apa yang saya buat. Tapi saya kata yang menjadikan perubahan pada saya sebab saya join kelas ngaji. Kelas ngaji je. Sebab kita nak cerita lebih tak nak cerita pasal kita juga pasal apa kebaikan yang kita buat, tapi saya kata saya berada dalam kelas ngaji, dalam circle yang baik. Dulu hati saya hitam, saya kata hati saya jahat, suka marah orang, kutuk orang, buat jahat pada orang. Jadi Allah takkan bagi pada kita apa yang kita nak selagi hati kita tak bersih. Tapi apabila kita dah betul-betul bersih hati kita, insya-Allah apa saja yang kita nak Tuhan akan bagi. Saya bagi surface macam tu je sebab nak cakap lebih tak pandai dengan orang bukan Islam kan. Macam itulah. Jadi kepada sahabat-sahabat yang berada dalam ni, Kak Has pun ada cakap masa saya meeting dengan supervisor dengan dia hari tu, dia kata kita mesti close dengan upline kita. Upline kita tu macam mak. Kalau boleh, dia kata setiap pagi tegur, bagi salam dekat upline kita. Jangan upline kita yang bagi salam dekat kita. Biar kita dulu yang bagi salam dekat upline kita. Tak kira lah nak cakap apa. Hello, good morning, assalamualaikum, apa khabar, hantar doa. Buat. Setiap pagi. Dan alhamdulillah lepas daripada cakap tu, saya cubalah buat kan. Saya cuba hantar hello, good morning, Coach Clean and Sen, how are you? I pray for you, gini-gini. Semua hantar emoji love. Jadi kita macam ada highest energy kat situ. Cuba yang mana kat sini ada upline. Pagi je orang pertama selepas kita buat perkara baik dan sebagainya tu bagi salam, hantar doa. Macam tu. Kalau tak nak conversation tu berlarutan dengan coach kan, tak suka coach macam Azma tadi, just bagi okay, assalamualaikum coach, saya doakan coach hari ni sihat sejahtera, dapat 2 new koci. Okay, bye. Saya buat macam tu dengan coach Clean. Jadi dia tak ada alasan nak bercakap dengan saya. Dah saya siap-siap bercakap bagi. Okay, bye. Okay, jadi itulah maksud. 9. Luar biasa. Terserlah Ustaz Azman. Ustaz Haji, ready tak? Nak join Get The Star? Maksud jangan sebut. Kalau Maksud tak masukkan nama saya, Maksud saya cari. Maksud kan tahu garang saya tu kat mana. Kan? Saya sangat yakin. Masya Allah. Highest energy Kak Ida tu geram itu. Nampak?
Menyambung tak masuk. Betul. Terima kasih Ustazah Haji. Memang menyambung sangat. Betul. Semalam, share sikit 2 minit. Boleh. 2 minit. Semalam kebetulan kita orang upline Kak Ida, Fion kan? Mr. Hay, birthday sama dengan Kak Ida tu yang Kak Ida kata tu. Ramai pula 9 bulan 3 punya birthday kan. Lepas tu bila kita dapat bonding duduk dengan dia orang, kita terus terang, kita cerita. Rupanya baru dia orang faham. Kita mencari macam Ustazah Haji cerita lah tadi kan. Kita dapat satu yang highest energy dekat kelas tadabbur ni ngaji. Selalu Kak Ida selalu pun cakap, jom masuk kelas ngaji, jom. Sebab kita tak tahu nak cerita apa sebenarnya dapat kat kelas ngaji. Kita tak tahu nak sampai cara macam mana. Hanya orang yang masuk saja yang tahu. So bila dia tengok Kak Ida cara Kak Ida bercakap, Kenny tengok, oh you next, saya nak panggil untuk jadi speaker sekian-sekian. Saya kata kenapa? Dia cakap, kenapa? Kita pula boleh bercakap dekat dia tentang orang kata mekanisme dekat situ. Rupanya dia faham. Saya kata ramai yang diorang bersalah anggap bila kita masuk kelas ngaji ni, ingat masuk kelas ngaji apa kata kan. Tapi inilah yang kita mencari yang Ustazah Haji kan, link yang kita nak dekat situ. Sebaru diorang faham. That means kena cerita walaupun upline kita bukan orang Islam, tapi macam Kak Ida cakap, kita nak jadi baik. Agama lain pun ada syurga neraka juga diorang percaya. Kami pun percaya dengan tu. So nak jadi baik, buat baik sungguh-sungguh. Kalau you all nak jadi jahat, you all pun ada kefahaman tu, buatlah jahat sungguh-sungguh. Itu saja tagline kami, sebab saya tahu bukan Herbalife, this is Herbalife sebab mengajar kita tentang dalaman dan luaran. Bonus sebenarnya kita usaha keras dapat kejayaan. Tapi kita percaya dengan doa dulu. Dengan niat dulu. Senyap je si Amor Fion tu. Senyap je si Amor Candy tu dengar kan. Kita rasa satu kepuasan lah bila kita dapat cerita apa yang sebenarnya kita dapat dalam kelas ngaji. Sekurang-kurangnya ini yang kita nak kan. InsyaAllah. Itu yang tadi dengar. Tapi tak sabar sebenarnya. Kalau buat kata Ustazah Haji kata, kalau kan nama kita tak ada Ustazah Haji, kita gegar lah heaven tu. Assalamualaikum. Masya-Allah. Thank you Allah sebenarnya. Thank you Allah. Allah yang gerakkan hati kita semua kan. Thank you Allah. Thank you Allah. Maksud jangan lupa Shima sekali. Oh ya ke nak join ke Get the Star? You all rasa kan? You all rasa saya nak buat dekat mana Get the Star? You all rasa? Sini, Tanjung Garang. Tanjung Garang. Okey, lagi. Ada mana-mana pun tak apa. Saya nak tengok firasat you. Saya nak tengok you punya firasat. Masuk, Mama boleh masuk dah. Mama boleh. Apa saja untuk Mama? Ya, Mama nak masuk. Kak Ida nampak dekat negeri. Kak Ida nampak dekat negeri. Ni, Mama ambil surat polis sampai 18 bulan dia lepaskan. Dia ambil barang kat juru, lepas tu Mama tanya dia boleh ke buat sampai sebulan, Mama cakap dengan polis tu. So dia kata PKP ni sampai 18. So Mama hantar SSM tu, Mama letak dekat dia, lepas tu dia kata sampai 18 hari bulan 3. Dia bagi lepasan kat Mama. InsyaAllah. So you all rasa you all rasa saya nak buat secara online ke secara offline? Siapa pandai? Offline. Dua-dua. Buat offline. Offline. Okey, saya nak tengok you all punya firasat. Saya akan buat di mana? Kemensah. Jauh tu kat sini. Lain firasat tak kuat hari ni masuk. Lain dia terganggu sikit. Lain firasat dia cari mangkuk kot. Dia tengok Ustaz. Sama dengan Shiman. Heaven terus senang. Heaven je. Warung hijab pun okey. KK maksud. KK. Okey, KK pun best kan? Right? Okay, boleh dipertimbangkan. Taman Negara pun best. Jatuh Ustaz lagi. Timbang lama-lama.
Hai. Okey, insyaAllah. Okey, nantikan. Tunggu. Saya akan bagi tahu. Saya akan maklumkan bila kita punya Get the Star. Jeng, jeng, jeng. Kan? Dan insyaAllah tak maulah cerita hari ni. Kita jumpa hari Jumaat. Saja. Panas masuk ni. Alright, so nanti insyaAllah habis bulan 3, bulan 4, habis bulan 4, bulan 5, habis bulan 5. Saya bulan 12 je. Shima dengan Aida kita boleh pergi sekali orang utara. Kat mana-mana. Kita tengok saya buat dekat Perlis. Bas pelancong ni boleh sekarang ni. Kita boleh ambil bas atau tiket pelancongan. Boleh. Boleh Shima, boleh. Boleh Shima kita pergi sekali. Tapi kena naik bas. Bas khas kan, tak Shima? Bas lah. Bas khas kan, kerajaan punya kan? Ya, tak apalah kita daftar, kita bawa pergi sana. Meriah. Kita pergi ramai-ramai. Orang utara pergi ramai-ramai. Kan, orang selatan pun pergi ramai-ramai ya. Ya, betul. Kalau masa buat kat Perlis boleh je. Kita pergi. Kan. You all rasa kali ni you all nak dekat laut ke ataupun dekat sungai? Alah, best juga masuk. Mama tak biasa lagi ni. Tengok bukan laut, bukan sungai tapi dekat kolam. Best juga. Kayu je kat kolam dia masuk. Macam dah tahu je maksud tempat dia. Kolam tak, laut tak, tengok-tengok dekat sungai. Tak apalah, asalkan boleh gather dengan geng Haji. Ya, betul. Highest energy kita nak setting goals untuk next 90 days. So this 90 days kita dah achieve dah. Okay, apa yang kita nak. Okay, kita nak program balik untuk kita nak plan balik untuk next 90 days. Are you ready guys? Kalau ready boleh tulis dekat ruang chat. I'm ready to get the star. I'm ready. Sungai Lenggong pun best. Alright, insyaAllah nanti saya akan bagi tahu bila tarikhnya dan siapa action teamnya dan berapakah yurannya sekali dengan penginapan dan juga makan kita, right? So insyaAllah nanti kita akan jumpa pada hari Jumaat nanti. Hari Jumaat nanti insyaAllah. Doa yang baik-baik. Jangan lupa. Jangan lupa baca Quran setiap hari. Jangan lupa jaga solat kita. InsyaAllah. Tepuk dada tanya diri sendiri. Apa lagi yang Allah suka? Jom kita belajar ke arah kebaikan. Jom jenis tu. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita jadi anak yang soleh. Kita jadi anak yang solehah. Dan kita sentiasa mendoakan anak-anak kita soleh dan solehah. Sentiasa memaafkan orang lain. Mengeratkan tali silaturahim. Mengeratkan tali rahim. InsyaAllah. Okay, gurau je. InsyaAllah. Alhamdulillah. Highest energy. Maaf saya ni suka gurau. Saya rasa saya dapat rasa adik-beradik kelas ngaji semua pun tahan gurau. Kan? Saya bagi tahu dengan you all. I'm so excited pada pagi ni. Saya selesaikan urusan anak saya pergi sekolah tadi dan saya teruja. Malam tadi saya duk ada cerita tentang presiden tim. Jadi macam saya teruja, saya nampak baju Mak Yang bagi dekat saya. Saya sangat excited nak pakai. Saya rasa macam Mak Yang peluk saya. Kan? Jadi macam that's why saya pakai baju yang Mak Yang bagi dekat saya ni. Kan? InsyaAllah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Saya mendoakan yang baik-baik je untuk semua. Right? So sayang semua insyaAllah. Kejap lagi saya nak pergi riadah jap. Dan insyaAllah
Kita jumpa pada hari Jumaat nanti. Okey, Assalamualaikum. Jom kita baca doa sama-sama ya Ustaz Fuad. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته الكرام وخصوصا لكل حاجاتنا وأنت أعلم بحاجاتنا يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السؤوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمعلماتنا ولإخواننا ولأصحابنا ولأزواجنا ولأولادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لسانا راتبا بذكرك وقلبا مفعما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك علما نافعا ونسألك رزقا واسعا وحلالا طيبا ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Alhamdulillah. Terima kasih doa Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Ustaz Fuad. Terima kasih doakan Ustaz Fuad. Thank you Allah. Thank you Herballife. InsyaAllah. Okay. Ustaz Azman dengan Ustaz Zama nanti kita akan sambung kita punya meeting. So kita jangan cerita dengan diorang sekarang ni, Ustaz Azman dengan Ustaz Zama. Kita jangan cerita. Biarlah ini rahsia kita, rahsia negara kita kan. So nanti kita just bagi tahu je sama ada kita buat dekat dalam gua ke ataupun Get the Star di rumah Ustaz Azman ataupun dekat Bukit Negara ke apa negara? Taman Negara. Bukit Negara pula. Taman Negara ke kan? InsyaAllah. Tengok-tengok kita semua pergi ke Johor. Bestnya. Kita buat Get the Star dekat Legoland. InsyaAllah. Okay. Nampak raya ikut mana singgah ni. Ikut mana singgah je. So, Herballife ni memang unknown state. So, macam-macam boleh jadi nanti. Alright? So, maksud mesyuarat dulu kasih jadi je. Kasih jadi je kan? Yes. So, sebab memang end in mind saya dengan Ustaz, dengan Ustaz Zaman memang end in mind kita nak next 90 days semua geng kelas ngaji ni dapat tukar pin
dapat sesuatu yang kita nak dapat magic daripada Allah tu. Okay, stay tune. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.